seorang investor, antara orang yang paling kaya sekali kat dunia, dia bagi tahu risk comes from not knowing what you are doing. Maksudnya sekarang ni, kalau kita tak tahu pasal COVID-19, kita rasa risiko dia rendah. Kita rasa benda tu tak ada risiko. Yang ni berlaku di kalangan masyarakat kita, sesetengah masyarakat kita yang nampak COVID-19 ni, alah ini biasa je, ini macam sesama je. Dia tak nampak sebenarnya risiko daripada risiko big, daripada perspektif yang lebih besar. Sebab kesan dia sekarang ni ialah kalau kita sebagai orang yang sihat, sebenarnya kita boleh bawa COVID-19 virus tu dekat badan kita tapi kita tak ada kesan. Tapi bila kita berjumpa dengan orang yang ada potensi dapat penyakit COVID-19 ni, contohnya orang yang tua ataupun kanak-kanak ataupun orang yang ada sakit kritikal, dia boleh dapat positif COVID-19. Kita tak dapat, kita positif tapi kita sihat. Yang ni dipanggil asymptomatic. Yang dapat, yang sesama tu kita panggil symptomatic. Yang ni yang ramai orang tak faham konsep risiko. Sebab tu kalau boleh, kalau kita faham risiko ni sebenarnya, apa yang kita nak buat ialah kita nak cuba elakkan, kita nak cegah dan kita nak kurangkan risiko. Dan inilah yang kerajaan buat, di mana kerajaan tengah mendidik rakyat supaya mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan, yang ni kita panggil sebagai norma baru. And kenapa? Sebab benda ni sebenarnya kita tak ambil berat pun pasal pandemik. Tapi inilah kali pertama pandemik berlaku pada zaman kita, yang saya rasa agak mencabar untuk kita memahami pada asasnya apa risiko pandemik ni. Tapi selepas proses lebih pada 2 bulan dalam proses PKP ni, ramai yang dah sedar inilah pandemik. Yang di mana benda ni berlaku bukan selalu, tapi dia berlaku ikut virus yang wujud baru-baru ni, yang bermula di China pada tahun 2019. And apa itu kesihatan pula? Kita kena faham kesihatan ni. Sebab konsep kesihatan yang kita nampak ialah kita sakit, kita pergi hospital. Konsep yang baru pasal kesihatan sekarang ni, kalau ikut WHO, ialah keadaan yang lengkap dari segi fizikal, mental dan juga kesejahteraan sosial. Benda ni kita tak nampak sebab baru-baru ni baru kita perasan kenapa sekarang ni kita dah kita dah mula ceritakan pasal stres. Kita dah ceritakan masalah kesihatan mental. Kita dah cerita pasal balance lifestyle. Baru-baru ni kita berbincang pasal benda ni sebab itulah health. Itulah kesihatan dalam konsep baru. So, jadi apa yang paling penting sekarang ni, kita jangan menyukat kesihatan kita daripada kita sakit ataupun kita tak sihat. Yang tu kurang tepat. Sebab masalah mental, dia tak nampak. Contoh, daripada segi tekanan di tempat kerja, daripada segi kena buli di tempat kerja, daripada segi masalah emosi di tempat kerja, masalah kesunyian. Yang ni sebenarnya kita tak nampak. Tapi sebenarnya itu adalah isu yang agak normal sekarang ni di kalangan masyarakat kita. Yang tu yang saya cuba tekankan, keselamatan dan kesihatan ni bukan subjek, bukan topik, bukan modul. Dia lebih kepada pemahaman kita dan kita ambil pemahaman ini sebagai satu value ataupun pegangan hidup kita. Sebab tu kalau kita orang yang ambil berat berkaitan dengan safety, berkaitan dengan health, dia akan lebih proaktif untuk menjaga diri dia. Dan juga tak nak menyusahkan orang lain. Yang ni yang norma baru yang kerajaan cuba buat dan terapkan di kalangan masyarakat Malaysia supaya faham kenapa PKP ni penting. Sebab tu ada setengah-setengah kita, ada setengah di kalangan masyarakat kita tak ambil berat pasal benda ni sebab tu cakap sebab belum kena dekat diri dia. Dan yang ni kita tak nak sebab konsep risiko ialah kita nak mencegah. Okay? Itu adalah safety and health. Okay, kalau tengok dekat sini pula daripada segi COVID-19. Okay, perkataan yang digunakan adalah pandemik. Okay, ini mungkin untuk doktor, untuk cikgu-cikgu biologi, mungkin benda ni agak biasa. Tapi untuk rakyat biasa, termasuk orang-orang biasa, mungkin dia tak faham konsep pandemik. Pandemik ni kalau dikombinasi, dia ada outbreak. Kalau tengok kolom sebelah kiri sekali, slide saya tu, dia ada outbreak, dia ada endemic, dia ada epidemic, dia ada pandemic. So ikut definisi dia boleh tengok yang kolom sebelah kanan, yang warna merah, biru dan juga arrow tu. Apa yang berlaku sekarang ni dalam konsep pandemik ialah dia kena dekat seluruh dunia. Dia bukan kena dekat negara kita saja. Dia bukan kena dekat China saja. Dia bukan kena dekat Middle East saja. Dia bukan kena dekat Europe je.
Tak, dia kena dekat seluruh dunia. Bila seluruh dunia, so pihak WHO yang akan membuat pengumuman sama ada virus ni diketikkan sebagai pandemik atau tak. So kalau ingat lagi, last pandemik berlaku ialah lebih kurang tahun 2009-2010. Kalau ingat lagi H1N1. Itu last pandemik sekali. Okay. And yang lain pandemik yang tu dipanggil epidemik, contohnya MERS. Okay. MERS ni berkaitan dengan Middle East. Okay. Middle East Respiratory Syndrome virus. Okay. Yang ni untuk siapa yang pergi ke Middle East, pergi umrah, pergi haji, dia akan dapat virus ni. Tapi tahap kemudah berjangkitan penyakit tu tak seteruk COVID-19. And sebenarnya virus ni sebenarnya bawah kategori corona. So, sebab tu kita kena faham corona ni dia ada ramai adik-beradik. Kalau tengok yang sebelah kanan yang saya tunjuk kat sini, dia ada alpha, beta, gamma dengan delta dekat situ. So kalau kita tengok alpha lebih kepada sesama biasa, kita tak payah sesama biasa sebab kita dah ada immunity dalam badan kita. So badan kita dah get used dengan benda tu. Jadi kalau sangat sesama, kita sesama, then kita ambil ubat, lepas tu kita sihat. And kita ada vaksin. Itu yang unik dia. Kita ada vaksin untuk tu. And gamma dan delta pula lebih kepada untuk binatang. Okay. Tapi yang beta ni, dia berpunca pada binatang selalunya, pindah kepada manusia. Yang ni yang agak mencabar sikit, baru-baru ni berlaku ialah COVID-19 sebab kita dapat tahu dan kita dengar daripada berita mengatakan COVID-19 ni berpunca di China, iaitu di Wuhan, di pasar dia, di mana pasar tu banyak menjual binatang dan binatang-binatang eksotik ni sebenarnya hidup, kuman virus tu hidup dalam badan binatang tersebut, tapi disebabkan manusia makan binatang tersebut, jadi automatically virus tu masuk dalam badan manusia. So jadi selepas tu virus tu dia dipanggil mutated, dia mutasi. So apa yang berlaku, dia berpindah dari manusia kepada manusia. And yang ni sebenarnya masih banyak lagi kita kena belajar pasal COVID-19 dan sampai sekarang ni memang belum ada vaksin lagi untuk COVID-19. So sebab tu kalau boleh kita nak cegah supaya sekurang-kurangnya kita mengurangi risiko kita terdedah kepada COVID-19. Dan yang paling penting sekarang ni lebih kepada sikap individu di dalam memahami konsep safety, konsep keselamatan kesihatan dan juga COVID-19 pandemik lah. Okay. And kita kena ingat balik, yang ni daripada WHO, virus ni masuk melalui pernafasan kita dan mulut kita. Maksud dia sekarang ni, dia masuk menggunakan salur yang masuk ke pernafasan sistem kita. Sebenarnya ada dua saja, hidung dengan mulut. Okay. So jadi apa yang berlaku sebenarnya kita kena ingat, antara simptom-simptom dia ialah sama macam sesama. Ini yang tricky dia sekarang ni, yang menyebabkan kadang-kadang kita ni kena COVID atau tak. So tapi we have to be proactive. Kalau kita ada ciri-ciri 4 yang ditulis kat sini, yang sebelah kiri yang saya tunjuk kat sini, sama ada hidung kita sesama, batuk-batuk, tekak kita sakit, dan juga yang paling common yang sekarang ni kita tengok temperature kita, suhu badan kita. So kalau ada ciri-ciri, baik kita buat COVID-19 test. Okay, maksud dia sekarang ni kita ambil inisiatif, kita pergi dekat hospital, kita bayar, kita ambil COVID-19 test. Daripada kita akan confirm sama ada kita positif atau tak. So kalau positif, memang Kementerian Kesihatan akan ambil kita masuk ke hospital untuk kuarantin. And kalau kita tengok yang saya dah terangkan macam mana dia merebak, dia berpunca pada Wuhan, dekat China, dekat pasar dia. And macam mana dia membunuh senang saja. Dia akan attack sistem pernafasan kita. Okay, so jadi maksud dia sekarang ni dia akan memberi komplikasi dekat paru-paru kita, termasuk pneumonia. Pneumonia ni kalau bahasa mudah dia ialah paru-paru berair lah. Paru-paru kita berair dan juga paru-paru kita bengkak. Bila membengkak menyebabkan kita susah bernafas. Sebab tu kalau salah satu treatment untuk siapa-siapa yang positif COVID-19 ialah dia kena melalui proses defibrillator dan juga very intensif di bawah unit ICU lah, untuk pematian sama ada pernafasan sistem dia memang teruk, terutama sekali untuk orang yang ada penyakit kritikal dan juga untuk orang tua lah. Right? And apa yang saya nak share dekat sini, yang ni ialah asas macam ni kita nak faham
daripada punca menyebabkan kita sakit dan apa langkah kawalan dia. Kalau tengok sebelah kiri slide presentation saya ni, ini ialah proses ataupun carta yang agak biasa sebagai pengamas keselamatan dan kesihatan pekerjaan gunakan dalam untuk kita mentaksir risiko di tempat kerja. So, jadi saya gunakan benda yang sama tapi saya tukarkan jenis-jenis hazard yang ada dekat sini lah. So, kalau kita tengok sebelah kiri tu, so hazard tu sebenarnya kalau ikut definasi, dia tak ada dalam bahasa Melayu. Saya tak jumpa lagi hazard dalam bahasa Melayu sebab dalam bahasa Inggeris dia ialah hazard, H-A-Z-A-R-D. So, tapi saya translatekan hazard juga sebab dia tak boleh translatekan dalam menggunakan bahaya. Sebab bahaya dalam bahasa Inggeris ialah danger. So, sebenarnya hazard ialah punca. Punca yang boleh mendatangkan kemudaraatan, potensi kemudaraatan. So, dalam kes COVID-19, punca dia lah COVID-19 virus tu lah. Okay, jadi, bila kita dah ada punca yang boleh menyebabkan kita sakit ni, that is dalam kes ni ialah COVID-19, ditambah pula dengan aktiviti. Sebab kalau COVID-19 tu ada dekat situ je, dia tak akan jadi bahaya. Tapi kalau kita berada di kalangan orang yang ada COVID-19 ni, maksudnya dekat cikgu-cikgu ialah aktiviti-aktiviti di sekolah. Okay? Pasar, semua benda ni. So, jadi benda ni yang menyebabkan kita ada risiko. Okay? Risiko ni bergantung pula sama ada tinggi, medium ataupun rendah. Kenapa sudah cakap tinggi? Maksud dia sekarang ni, kalau kita orang tua, okay? Kalau kita orang yang ada sakit kritikal, masuk sekarang ni risiko kita tinggi. Kalau budak-budak, maksudnya risiko dia tinggi. Medium ni selalu medium atau rendah ialah untuk orang-orang yang sihat dan memang tak ada masalah bila dia terkena COVID-19, dia tak ada simptom. So, jadi risiko dia boleh jadi rendah ataupun medium. So, jadi untuk mengurangkan risiko supaya dia tak menjadi positif COVID-19, iaitu dekat sini ialah insiden. Okay, kita panggil insiden kita terkena jangkitan COVID tadi, kita kena letak pengurusan punca. So, maksudnya dalam bahasa Inggeris kita control measures. Cuba kita nak supaya virus tu tak kena pada kita. Sebab tu kalau kita ikut 4 faktor yang saya letak kat sini yang berwarna merah tu, pelitup muka, kebersihan, disinfeksi dan penjarakan sosial, InsyaAllah kita akan kena COVID-19. Okay. Yang ni semua ada dalam SOP kerajaan sekarang. Okay. Kita letak 4 ni, betul-betul kita jaga 4 ni, InsyaAllah kita tak akan kena. Inilah konsep risk management. Tapi kalau kita kena juga, so kita kena ada pengurusan pemulihan. Maksudnya recovery measure. Sebab tu bila dah terkena, itu bukan kerja kita lagi. Itu lebih kepada tugas Kementerian Kesihatan Malaysia. So sebab tu yang ni kita kena faham. And apa yang kita buat ini, yang ni kita panggil sebagai HIRAC. Ataupun itu ringkasan dia, ialah kita nak mengurus risiko secara sistematik. Dan benda kita boleh buat untuk semua jenis hazard sebenarnya. Tak semestinya hazard berkaitan COVID-19. Maksudnya apa-apa hazard yang boleh mendatangkan kecederaan di sekolah. Tak ada masalah, kita boleh senaraikan. Yang paling penting sekarang ni, orang yang ataupun sesiapa yang hendak membuat HIRAC ni, hendaklah orang yang mempunyai pengalaman dan juga ilmu, dan kebanyakan kita panggil sebagai orang yang kompeten lah. So dalam kes ni sama ada Safety and Health Officer, pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ataupun Coordinator Occupational Safety and Health, ataupun Site Safety Supervisor SSS, ataupun Safety Engineer. So, diorang memang biasa menggunakan pendekatan ni untuk memastikan risiko di dalam sesuatu organisasi itu sama ada boleh diurus atau tak, supaya kita boleh kurangkan aksiden ataupun insiden di tempat kerja. Okay? And selain pada tu, kita kena faham kenapa benda penting. So, 4 slide yang sebelum ni saya fokus kepada apa, yang key definasi yang kita kena faham. Yang ni kita faham kenapa benda ni mesti kita faham dan mesti kita patuh terhadap semua SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita kena ingat, COVID-19 boleh membunuh. It very contagious. Contagious ni maksudnya mudah berjangkit. Okay? Tapi dia tak very high fatality rate. Kenapa high fatality rate ni? Maksud dia saya sekarang ni ialah dia tak, bila kita terkena, kita terus mati. Tak. So, ini yang unik dia. Sebab tu kita kena faham konsep dia pasal COVID-19 ni. Bila kita terkena COVID-19, kita tak terus mati. So, maksudnya kita terkena jangkitan, tapi kalau kita cepat tahu yang kita ada COVID-19, sebab tu KKM akan kuarantinkan kita dan buat treatment dekat kita. Maksudnya penyakit ni boleh diubati. Okay?
apa yang lebih penting sekarang ni ialah bila kita faham kenapa keselamatan kesihatan ni, pekerjaan ni penting, sebab dia berkaitan dengan nyawa. Dia bukan berkaitan dengan SOP semata-mata, dia bukan berkaitan dengan kehendak undang-undang semata-mata, dia berkaitan dengan nyawa. Sebab tu kadang-kadang kita heran kenapa ada setengah masyarakat kita masih tak faham kenapa kerajaan buat PKP, kenapa kerajaan buat PKPB, kenapa kerajaan buat macam ni, sebab dia tak nampak lagi ataupun mungkin dia tak sedar kesan kalau benda ni kita tak ikut. So, kita kena ingat dari sejarah pandemik, last kali yang betul-betul menyebabkan ramai yang mati adalah tahun 1918. Dia panggil Spanish flu. Okay? Itu paling last kali. And masa tu 50 juta orang mati. Dan kita kena ingat, tahun 1918, zaman dia macam mana? So, jadi apa yang berlaku COVID-19 sekarang ni adalah sama macam lebih kurang Spanish tapi berlaku dalam zaman moden. So, bila kita dah faham tahun 1918 pernah berlaku dan apa yang dia buat ialah macam mana nak mencegah supaya benda tu tak berjangkit, kita kena belajar daripada sejarah. Dan ini yang saya nak tekankan, COVID-19 ni sebenarnya ialah pandemik moden. Dan kebanyakan kita memang tak pernah ada pengalaman. Ini yang kita kena faham. Saya rasa kebanyakan kita tak pernah lalu tahun 1918. So jadi pandemik ni sebenarnya boleh dicegah. Tapi cara nak mencegahnya ialah kita kena faham dan kita kena bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Itu saja. And insyaAllah, nyawa kita kalau ajar kita belum sampai lagi, kita akan sihat. Dan kita akan okey. Dan kita sekarang ni menunggu proses nak mendapatkan vaksin sebab seluruh dunia menunggu vaksin sekarang ni untuk COVID-19 tapi setakat ni belum ada lagi. Dan apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita fokus kepada lebih on what you call preventive dulu. Bila kita dah ada prevention dan kita akan nampak sebenarnya benda ni boleh dicegah instead of kita fokus menunggu vaksin. So sebab tu pencegahan lebih baik daripada kita berubat lah. So apa yang saya nak tekan dekat sini juga, kenapa benda ni penting? Benda ni berkaitan dengan undang-undang. So saya terangkan 3 undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah keselamatan kilang dan jentera. Dan yang ketiga ialah Akta Petroleum. Dan 3 undang ni dikuatkuasakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So jadi kita kena faham mana-mana aktiviti di sekolah sebenarnya jatuh di bawah undang-undang tersebut. So ini kita kena faham. Maksudnya kalau ada aksiden berlaku di sekolah, sebenarnya kalau ikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, sebab guru adalah satu jenis pekerjaan. So sekolah adalah tempat pekerjaan. So jadi sebenarnya kena mematuhi undang-undang tersebut. Dan antara kehendak undang-undang tersebut ialah mesti diadakan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okay. Yang tu ialah wajib di tempat kerja jika di tempat kerja ada melebihi 40 orang ke atas. So jadi kalau di sekolah sebenarnya kalau ikut undang-undang ni memang wajib mesti ada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di sekolah lah. Okay. Apa yang saya tekan kat sini ialah macam mana kita nak manage ataupun macam mana kita nak mengurus keselamatan kesihatan COVID-19 secara efektif. Yang ni secara umum dan juga di sekolah. And kita kena faham dulu konsep pandemik. Kalau kita tengok balik PKP selama 2 bulan lebih yang kita lalu sejak 18 Mac, kita akan nampak sebenarnya setiap hari Ketua Pengarah KKM selalu tekankan kita, graf kita, dia akan tunjukkan data-data yang berlaku setiap hari, berapa ramai yang telah dijangkiti oleh virus. Yang ni agak penting sebab kalau siapa-siapa betul-betul mengikuti penerangan oleh KKM setiap hari berkaitan dengan jumlah penyakit yang telah dijangkiti oleh COVID-19, sebenarnya tugas KKM ialah nak pastikan supaya graf yang berwarna biru ni, kalau tengok dekat slide ni, kita nak rendahkan serendah yang mungkin. Itulah yang merisaukan KKM dan juga pihak kerajaan sebenarnya. So sebab bila kita tengok yang dotted line ni ataupun garisan yang bertitik ni, yang ni adalah kapasiti sistem penjagaan kesihatan kita. Maksudnya hospital. Berapa banyak katil kita ada di hospital-hospital di Malaysia. Kalau terlalu ramai sangat orang yang terkena COVID-19 secara serentak,
Yang ni yang kita faham. Secara serentak, kita akan dapat graf yang berwarna biru tu. So, jadi apa yang pihak KKM cuba buat, nak cuba tekankan graf yang warna biru tu serendah yang mungkin sampai di bawah garisan merah tu. So, jadi apa yang berlaku sekarang ni ialah, alhamdulillah, memang kita dah dalam graf hijau. Sebab banyak langkah-langkah pencegahan yang kerajaan dah buat, termasuk PKP dan sekolah ditutup, pejabat ditutup, kilang ditutup, construction ditutup, dan juga kebanyakan industri lain ditutup. Sebab apa yang kerajaan cuba kurangkan ialah supaya tak ramai orang dapat positif COVID-19 secara mendadak. Dan alhamdulillah selama 2 bulan lebih sekarang ni, so jadi apa yang kita pastikan, kerajaan pastikan ialah jangan ada gelombang yang ketiga. Sekarang ni kita dah ada gelombang 1, kita dah ada gelombang 2, dan sekarang ni kerajaan takut bila semua orang balik kampung nanti ada gelombang yang ketiga. So yang tu yang kita takut, sebab kalau ada gelombang yang ketiga, takut graf dia ni akan mencanak naik. Dan bila mencanak baik, dia akan mengganggu sistem kapasiti penjagaan kesihatan kita, iaitu hospital-hospital kita di Malaysia, dan menyebabkan frontliner kita, contoh-contoh yang guru-guru, cikgu-cikgu, doktor-doktor, nurse di frontliner hospital menjadi kelang kabut, dan kita menghadapi kekurangan ubat dan juga kekurangan PPE yang diperlukan. So yang tu kita tak nak. Okay? So sebab tu bila kita faham graf ni sebenarnya, kita kena faham bagaimana virus ni bergerak. So sebab tu kita kena faham prinsip asas rangkaian jangkitan. So kalau kita boleh putuskan rangkaian ni sebenarnya, kita boleh kurangkan kesan jangkitan di kalangan diri kita dan juga di kalangan masyarakat kita. Ini yang kita kena faham. Sebab tu PKP sebenarnya tujuannya lah nak memecahkan rangkaian jangkitan. Yang ni ialah, kalau kita tengok gambar ni sebenarnya, inilah cara kita nak memecahkan rangkaian dia. Dan sebab tu saya tak dapat nafikan, mungkin kebanyakan kita pertama kali menghadapi pandemik dan juga menghadapi PKP pada zaman sekarang ni, memang agak susah sikit kita nak menerima kenyataan yang sebenarnya kita tak boleh keluar pada rumah dan kita kena duduk dalam rumah saja, dan kita kalau nak pergi ke pasar seorang saja, dan cikgu-cikgu tak bercuti selama 2 bulan lebih sekarang ni. So jadi kita rasa benda tu macam bukan kebiasaan kita. So yang paling penting sekarang ni, kita kena biasakan keadaan sekarang. Sebab tu Perdana Menteri dan juga Ketua Pengarah selalu mengatakan this is a new norm. Okay? Ini ialah norma baru. So apa yang saya nak cuba tekan kat sini ialah, kalau tengok slide ni, saya ada sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay? Saya akan cuba terangkan dengan mudah, sebab yang ni adalah agak prosedur standard di industri lain. Maksudnya di kilang, di industri pembinaan. Tapi saya tak dapat nafikan benda ni boleh diguna pakai di sekolah juga. Tapi kena ingat yang ni adalah garis panduan asas saja. Sebab keputusan SOP yang detail berbalik kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi percaya cakap saya, asas dia sama. Okay. Yang kalau tengok sebelah kiri, yang ni adalah flow ataupun proses, ringkasan proses. Kalau tiba-tiba sekolah dibuka, so macam mana kita nak mulakan kerja kita supaya kita boleh mengawal merebaknya COVID-19. Kalau kita tengok di industri lain, dia kena buat saringan dulu. Okay, saringan ni wajib untuk pekerja asing. So kalau sekolah tak ada pekerja asing, tak perlu buat saringan. Tapi yang ni bergantung kepada KPM punya prosedur. KPM punya SOP. So, tapi kalau ikut SOP yang sedia ada di bawah KKM, di bawah MITI, di bawah CIDB, di bawah Jabatan Perdana Menteri, semua pekerja asing wajib melalui proses saringan. Wajib. Okay, disebabkan benda ni saya tak pasti di sekolah macam mana, tapi flow dia senang je. Kalau kita tengok sini, kalau saringan dia pas, maksudnya dia kena lalu saringan, dia kena pergi. So kalau dia tak perlu saringan, kita tengok ke sini, dia terus pergi temperature check.
Okay, yang ni saya akan terangkan dengan detail. Okay, kalau saringan pula, kalau dia kena pergi, kalau result dia positif, dia kena asingkan immediately. Maksudnya, pihak hospital akan jemput dia, ambil dia, bawa pergi ke hospital. Tapi kalau result dia negatif, okay, so maksud dia kita kena buat temperature check. So, kalau temperature check dia melebihi 37.5 ke atas, dia tak boleh masuk. So maksudnya kalau kita ada di sekolah, kalau kita ambil temperature, kita ambil temperature cikgu-cikgu dulu. Lepas tu kita ambil temperature kanak-kanak, budak-budak ataupun pelajar-pelajar semua. Kalau suhu dia di bawah 37.5, tak ada masalah. Lepaskan. Dan bila dibenarkan masuk, kita buat disinfection. Maksud dari sekarang ni, kita bagi dia hand sanitizer or this thing. Dan budak-budak ni bila masuk dan cikgu-cikgu dan juga pekerja-pekerja yang berkaitan dengan sekolah kena pastikan mengguna pelitup muka sepanjang masa. Itu je konsep dia. Okay? Then budak tu boleh masuk ke kelas. Okay? Ini secara umum. And kalau kita tengok kat sini, kalau dia positif, dia kena asingkan. Bila asingkan, apa yang sekolah kena buat ataupun di tempat kerja budak, kita kena cari, tolong Kementerian Kesihatan, cuba cari kontak dia. Siapa last kali dia jumpa? Sebab ini akan memudahkan pihak KKM untuk membuat testing, memastikan dia ni positif ataupun negatif dengan COVID. Okay? Dan selalunya bila kita positif, selalunya ambulans akan ambil, kita tak hantar dia begitu, selalunya ambulans akan ambil. Dan kalau dia suhu tinggi, kalau tiba-tiba kita buat suhu checking, temperature dia tinggi, selalunya kita bawa pergi ke klinik. And macam mana nak buat benda ni? Yang tu kita panggil sebagai emergency ataupun SOP yang berkaitan dengan kecemasan. So maksudnya sekolah kena buat satu SOP yang berkaitan dengan kecemasan. Sebab tu cakap dia, kemungkinan besar KPM ada keluarkan SOP ni nanti. Tapi kalau tak ada, so pihak sekolah boleh adakan ada spesifik SOP untuk kes kecemasan. Bila ada kes positif ataupun bila ada kes temperature ataupun suhu badan dia tinggi. So, sebab kita kena tahu kereta siapa yang kena pakai. Ataupun klinik mana yang kita kena pergi. Ataupun cikgu mana yang kena temankan pelajar tersebut pergi klinik. Ini dipanggil emergency yang berkaitan dengan kecemasan. Dan lepas bawa budak tu, kalau tiba-tiba budak tu positif pula, pelajar tu positif. So, macam mana prosedur nak membersihkan kereta yang digunakan oleh cikgu tersebut nak bawa pelajar tersebut ke klinik tersebut. Yang ni kita kena faham. So sebab tu saya tulis kat sini reference dokumen ataupun dokumen rujukan kat sini yang warna merah tu ialah KPM SOP. Masih merah lagi sebab memang belum ada SOP. Kalau tanya saya, sebab bila saya buka KPM punya website, memang belum ada SOP lagi. So saya rasa memang dalam proses mengadakan SOP. So tapi yang paling penting sekarang ni ialah yang ni sama juga macam kita pergi supermarket di mana dia orang akan buat temperature setting, tapi kita kena pastikan yang ni yang sebelah kanan ni. Sebab kadang-kadang kita tengok bila kita pergi supermarket, masalahnya kadang-kadang yang ambil suhu badan tu ialah pekerja ataupun security Bangladesh ataupun daripada Myanmar. So sebenarnya kadang-kadang ada yang dia buat tu tak betul. So jadi saya bagi tips sikit. Yang paling penting sekarang ni pemeriksa tu mesti sihat. Dia mesti negatif COVID. Okay? And dia kena diberi latihan. Maksudnya sekarang ni kalau di sekolah, so kalau temperature ataupun suhu badan diambil oleh pengawal keselamatan, kita kena ajar pengawal keselamatan tu macam mana nak menggunakan suhu tu, termometer tu, dan juga PPE yang mesti digunakan supaya bacaan yang kita ambil tu ialah bacaan yang betul. Itu yang kita nak sebenarnya. Sebab kalau salah method ataupun pendekatan cara dia nak ambil temperature tu, maksud dia ambil temperature yang salah. Okay, kita kena ingat juga, kena check balik termometer tu, and mode termometer tu, yang ni kena buka balik manual termometer tu, dia kena pilih body ataupun surface. Dalam kes ni kita kena pilih body temperature. Okay, bukan surface temperature. And kita kena tengok balik berapa the efficient distance dia daripada termometer tu dekat dahi. Sebab dia ikut spek daripada termometer tu. Sebab kalau kita ambil agak-agak tembak macam tu, ketepatan dia kurang tepat. So jadi baca balik manual dia. Manual tu bagi tahu berapa jarak kita nak letak termometer tu dekat dahi. Sama ada kurang daripada 3 cm
antara 3 to 5 cm ataupun 5 to 10 cm ataupun 5 to 15 cm. Yang ni bergantung kepada model termometer yang kita pakai. Okay. Yang ketiga, kadang-kadang bila kita buat ujian, tiba-tiba temperature dia tinggi sangat. So, jadi sebenarnya apa kita buat ialah, sebab tu dia kena buat temperature ni di tempat yang berteduh. Dia tak boleh bawa tempat yang panas. Sebab kalau tempat panas, masalah dia sekarang ni takut suhu di sekeliling akan mengganggu ketepatan bacaan termometer. So, ambil tempat yang redup. Okay. And kalau bacaan dia terlalu tinggi sangat, kita suruh dia relax dulu. Kemungkinan besar dia baru sampai. So, jadi kita kena buat lagi retest balik antara 5 to 10 minit. And selain daripada tu, pastikan kita jarakkan daripada segi social distance kita. And ulang kali, kalau berbeza bacaan tu, kita boleh buat 2-3 kali. Selalunya standard bacaan kita buat 3 kali. Jadi check sekali, fail. Check sekali, fail. Check sekali, fail. Jadi, kalau 3-3 fail, sebenarnya kita tak pergi masuk. Okay. Tapi kalau kita tahu sebenarnya budak tu berjalan kaki pergi ke sekolah, dan kita tahu dia panas lagi berjalan, so dia rehat dulu dan kita akan cuba ambil bacaan dia, dan pastikan bacaan ni kita rekod. Okay. Nama dia rekod, dan kita boleh buat keputusan. Sebab tu cakap ini balik kepada SOP dalaman pula. So, berapa detail kita nak buat SOP ni. Tapi yang ni adalah SOP yang agak umum, di mana yang kita nampak bila kita pergi ke pasar raya, inilah dia orang kena ikut. Dan sebenarnya di sekolah nanti mungkin agak detail lagi, memandangkan ramai pelajar yang kita kena tengok. So, jadi kita kena tengok macam mana KPM akan buat SOP yang berkaitan. Dan cuba simpan rekod ni. Rekod ni kita kena simpan untuk memudahkan KKM membuat semakan ataupun bila berlaku ada satu insiden berkaitan COVID-19 positif di sekolah. So at least dia boleh tengok data-data yang berkaitan dengan suhu yang kita telah ambil masa budak tu pergi sekolah atau tak. And yang ni pun saya dah bagi tahu juga, sebab tu cakap ni SOP yang sebelah kiri tu sama juga. Yang nak fokus ini sebelah kanan tu. Sebab kita kena ingat, bila kita menggunakan termometer, ada setengah-setengah termometer tu kita bergantung kepada bagaimana kita ambil temperature tu. Okay, bagaimana kita ambil suhu. Kebanyakan memang ambil suhu di kepala, di dahi. So, jadi julat dia 35.4 dengan 37.4. Ini ialah range orang yang sihat. Sebab tu kadang-kadang bila kita pergi ke supermarket, tiba-tiba bacaan kita 33. Memang ada masalah. Mesti ada benda yang tak betul kat situ. Sebab badan yang sihat, dia tak akan jadi 33. Sebab 33 ni dia jadi macam binatang sikit. So, dia sebenarnya manusia ni, sebab kita berdarah panas, kita sebenarnya temperature kita lebih kurang 35.4 sampai 37.4. So, kalau bawah 35.4 tu, ada something wrong. Kalau ambil dekat dahi. Kalau kat mulut, range dia 35.5. Kalau kita tengok jadual sebelah kanan tu, antara 37.5. Ketiak 36.5 sampai 37.7, dan juga dubur yang ni tak ada kita buat kan, tapi just nak bagi perbandingan. So sebenarnya julat dia makin kecil, 36.6 sampai 38. So jadi benda ni kita kena ingat. So saya tunjukkan gambar dekat sini dekat mana kita kena tembak. Okay, yang ni semua dalam manual, so rujuk manual. Sebab tu saya cakap saya tak tahu KPM akan mengeluarkan standard termometer yang kena beli. So jadi kena rujuk manual, dan pastikan siapa yang menjaga manual ni, siapa yang menjaga equipment ni, supaya equipment ni sentiasa dalam keadaan baik. Itu yang kita kena faham. Sebab kalau kita tak jaga termometer ni dengan baik, bateri kita tak check, accuracy kita tak check, menyebabkan semua bacaan suhu kita jadi tak tepat. Yang ni yang akan menakutkan kita lah. Okay.